ruangan assessment ni, minggu berapa akan ada quiz. So dia tulis dalam kurungan ni Quiz 1 dalam week 3. So topik akan masuk adalah topik 1 dan topik 2. Quiz 1, quiz 1, quiz topik 3, quiz 2. Quiz 2. Empat quiz 2. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau sudah biasa. Kemudian test akan masuk topik 1 tak ada, topik 2 tak ada, topik 3 dan topik 4 sahaja. So test akan dibuat pada minggu ke-12. Test 1 ni test teori. Test 1 minggu ke-12. Kemudian practical test. Practical test ni ujian-ujian teknikal. Yang ni awak buat masa awak berada di sini nantilah. Kita plan pada minggu ke-5. Dan fieldwork dan juga report. Fieldwork. Report ni hanya ada pada topik 2, topik 3 dan topik 4. Minggu 4, kemudian minggu 9, minggu 12. Habis satu topik, awak kena sediakan report. Dan begitulah seterusnya. Okey. So ini pecahan-pecahan dia punya assessment, pemarkahan. So total 100%. So tidak ada final rujukan. Okey. So saya harap awak dapat memahami tentang apa kursus yang awak pelajari pada semester ni dalam disiplin 30122 ni. Okey, ada soalan nak tanya? Yang semalam nak tanya tapi terlupa, hari ni baru teringat. Okey. Boleh. Siapa nak tanya? Ada terus tanya ataupun type kat sini. Okey, sementara kawan-kawan nak bagi soalan tu, kita akan terus kepada slide lah. So slide untuk hari ni adalah menggantikan semalam. Ya, teruskan. Nak tanya sudah nak tanya tanya terus. Yang report tu, Ya. kami kena buat dalam laptop ataupun tulis tangan. Okey, report tu saya sedang memikirkan kaedah yang termudah dan tersenang untuk awak buat. Biasanya sebelum-sebelum ni saya suruh awak type. Kemudian awak akan upload dalam saya punya Google Drive yang akan saya bagi nanti. Type lah biasanya. Kalau awak nak tulis tangan pun boleh, tapi kalau awak tulis tangan, awak kena gambar dan masukkan dalam file Word, kemudian upload pada Google Drive. Jadi amalan-amalan saya sebelum ni, biasanya report awak kena buat dalam Word, kemudian file tu awak hanya upload saja di dalam Google Drive, yang link dia saya akan bagi kemudian. Okey. Menjawab ke soalan? Kalau awak tak pasti saya buat macam mana, awak boleh cuba tanya pelajar-pelajar kelas 4B. Diorang pernah berada kelas dengan saya, kelas semester lepas. Tapi untuk subjek lain lah, bukan subjek ni. So lebih kurang macam tu lah saya akan buat. Okey, lagi soalan lain? Soalan. Okey, ini introduction. So topik yang pertama adalah topik introduction. So hari ni kita akan belajar sedikit tentang pengenalan. So dalam kita punya team punya ni, saya dah masukkan ada satu video di YouTube. So boleh tengok lah
gaya ukur tanah tajuk dia. Macam dalam skrin ni. Boleh nampak kan? So nanti kalau awak nak tengok, awak klik saja kat situ. So dia ada penerangan lah secara umum tentang apa yang terkandung dalam topik pertama ni. So nanti kemudian lah awak tengok video tu. So sekarang kita terus masuk ke slide. Okey, banyak orang tak tahu apa yang dimaksudkan dalam engineering survey. So secara umumnya, secara ringkas engineering survey ni adalah satu kerja-kerja ukur yang basically adalah untuk memetakan bumi, untuk surface mapping. Surface mapping ni adalah bagaimana kalau dulu-dulu kita nak tahu sesuatu lokasi dengan sesuatu lokasi yang lain. Kalau kita berdiri di atas padang atau lapangan atau di mana saja, kita boleh nampak di mana kawasan yang jalan ni menuju ke arah mana, jalan ni menuju ke arah timur ke barat ke utara ke selatan ke. Tapi secara asasnya arah-arah tersebut hendak ditunjukkan dalam bentuk kertas atau peta. So jadi manusia sejak dari zaman dulu lagi, macam mana mereka nak membuat peta, mereka akan lihat, mereka akan survey. So dia akan keluar melihat keadaan sekeliling. Kemudian apa yang dilihat di dalam keadaan sekeliling tu dilukis semula di atas kertas. Jadi itu dinamakan mapping, pemetaan. So dulu-dulu orang guna kaedah-kaedah yang biasa, kaedah-kaedah yang apa yang dia nampak dia lukis, apa yang dia nampak dia lukis. Tapi zaman semakin maju, semakin moden, manusia semakin bijak dan sebagainya, mereka mula mencipta peralatan-peralatan yang boleh mendokumentkan apa yang mereka lihat di atas permukaan bumi ke dalam sebuah peta dengan lebih tepat dan terperinci. Jadi muncullah peralatan-peralatan seperti pembaris, jangka lukis, seperti kompas dan sebagainya. So berada pada masa sekarang ni, banyak peralatan-peralatan yang telah dicipta dan dimodernkan sehingga pada sekarang ni menuju era digital dan sebagainya. So teknologi membuat peta ataupun membuat plan ni masih lagi berkembang biak dalam pelbagai sektor. Jadi basically survey ni adalah satu cara kerja ataupun kaedah kerja macam mana kita sebentar ya. Bagaimana cara kita melakar semula ataupun mendokumentkan maklumat-maklumat muka bumi di dalam sebuah peta ataupun plan. Itu basically lah. So dengan kata lain, surveying ni adalah bermaksud art and science of taking measurement on or near the surface of the earth. Dan kaedah-kaedah yang digunakan tu merupakan kaedah yang berkait rapat dengan seni dan sains dalam mengambil mengukur sesuatu kawasan, sama ada mengukur jarak, mengukur ketinggian, mengukur sudut, berdekatan ataupun pada permukaan bumi. Okey, kita terus pada objektif dan skop dia. Apa itu engineering survey? Biasanya dengan kata lain kita panggil siasatan tanah lah, menyiasatkan investigating land using measurement tools, alat-alat pengukuran dan kemahiran geografi untuk menentukan tempat yang betul untuk kita membuat binaan-binaan seperti jalan raya, seperti jambatan, seperti terowong dan juga struktur-struktur kejuruteraan yang lain, bangunan.
Kemudian survey juga akan menghasilkan sesuatu plan yang terkini, up to date plans, sebagai panduan untuk sesuatu, sebagai panduan sebelum mereka bentuk sesuatu projek. Kemudian survey juga merangkumi kerja-kerja setting out the site. Setting out the site ni kerja-kerja pergi menanda suatu kawasan yang belum dibina apa-apa, kita pergi tanda kawasan tersebut sebagai untuk membina sesuatu di atas kawasan tersebut. Seterusnya, kerja-kerja survey juga adalah kerja-kerja monitoring. Dalam sesuatu pembinaan, kita nak pastikan satu bangunan tu lurus atau tidak lurus, maka kerja-kerja survey akan dibuat. So, survey ni akan monitor lurusnya sesuatu struktur yang kita nak buat, sama ada jalan raya, sama ada bangunan, nak bina bangunan, kita pastikan dia tegak, macam mana nak memastikan ia betul-betul tegak. So semua kerja-kerja pengukuran yang dibuat oleh juruukur lah. Kemudian membina titik-titik kawalan. Titik-titik kawalan ni lebih kepada pemetaan sempadan. Tentukan sepadan negara, tentukan sepadan negeri, tentukan sepadan kawasan, sepadan tanah dan sebagainya. Dia ada titik-titik tertentu untuk menentukan sepadan-sepadan kawasan. Okey. So pada skrin sekarang adalah gambar dulu-dulu lah, orang zaman dulu macam mana mereka menjalankan kerja-kerja ukur. Mereka menjalankan secara masa zaman dulu dia tak ada, belum ada teknologi kapal terbang dan sebagainya, satelit tak ada, so orang ukur secara konvensional lah. Macam inilah ukur dia dulu. Dia akan berjalan di tempat yang nak diukur tu dengan membawa peralatan ukur dan juga pita pengukur. Pita pengukur ni yang dipakai dalam gambar ni adalah steel band. Pita ukur yang besi, dia besi, untuk mengukur jarak antara satu point ke satu point. So berbeza dengan sekarang. Sekarang teknologi dah makin canggih. Seperti mana yang awak boleh tengok, kadang-kadang ada teknologi yang tak tercapai oleh akal kita. Jadi dengan satu alat saja, tanpa operator, tak perlu ada orang pun pergi membuat kerja di situ, dia boleh mendapatkan data-data pemetaan menggunakan teknologi tinggi seperti satelit dan sebagainya, dan boleh menghasilkan peta. Inilah beza antara dulu dan sekarang. So apa yang awak akan belajar dalam kursus engineering survey atau environmental ni? So awak akan belajar kaedah-kaedah yang konvensional yang biasa digunakan oleh juruteknik ataupun orang-orang yang teknikal, apa yang dibuat dalam kerja-kerja ukur ni. So awak akan belajar itulah dalam kursus ni. So ini agak teknikal. Pengukuran ataupun kerja-kerja survey pemetaan ni terbahagi kepada dua dimensi, iaitu satu dimensi based on horizontal dan satu lagi vertical. Horizontal ni pemetaan secara mendatar. Apa yang kita nampak di atas muka bumi ni kita lukis di atas sebuah kertas ataupun kita bagi plot dengan pandangan daripada atas. So untuk vertical control ni adalah pandangan daripada tepi, ukur menegak. So kita akan ini awak akan belajar dengan topik yang seterusnya nanti secara terperinci lagi. So ada dua jenis dimensi yang boleh dikategorikan dalam kerja-kerja pengukuran. Yang pertama, horizontal control defines point on a two-dimensional horizontal plane which covers the site. Kemudian vertical control is the third dimension added to the chosen horizontal datum. Okey. Dan peralatan juga berbeza. Untuk kerja-kerja horizontal kita guna alat lain, untuk kerja-kerja vertikal kita guna alat yang lain.
Okey, gambar pada skrin menunjukkan this is our site, where do we start. So kita kena ada ilmu-ilmu survey ni walaupun secara asas untuk kita tahu macam mana nak memulakan kerja di suatu kawasan. So, suatu kawasan contohnya macam dalam plan ni, kita tahu lot yang kita nak ukur, kita nak survey, tapi di mana kita nak mula. So inilah yang saya pelajari dalam kursus ni. Okey, ada soalan tak setakat ni? Tak ada siapa pun tak ada soalan. Dalam kita dia ICGP dia tak jelaskan sebenarnya. Adakah awak masih bersama saya? Masih. Kami masih bersamamu. Ada encik. Masih ada. Okay, thank you. So ada apa nak tanya tentang apa yang dah saya terangkan tadi? Rasanya ada lagi ni. Jangan nampak ICGP ya. So yang ni lah, ni set interview. Kau nak tanya? Slide yang tadi? Gambar. Dia nampak kan slide kan? Boleh. Nampak. Boleh. So nanti slide ni saya akan bagi pada awak lah. Kemudian tak payah salin lah. Okey. So kita sambung. Okey, ni yang ni tadi. Okey, gambar pada skrin ni menunjukkan kerja-kerja secara vertikal, iaitu kerja-kerja bagaimana kita mengukur ketinggian. So seperti mana yang kita tahu, muka bumi kita ni, permukaan bumi kita ni dia berbeza-beza. Ada kawasan yang tinggi, ada kawasan yang rendah, ada kawasan yang jauh ke dalam seperti lembah dan sebagainya. Dia berbeza-beza. Ketinggian orang yang berada di Cameron Highland dengan orang yang berada di Kuala Lumpur tidak sama. Cameron Highland adalah kawasan tinggi, Kuala Lumpur di kawasan rendah. So persoalannya, berapakah beza ketinggian tersebut? Sebab tu kalau kita tengok dalam artikel-artikel dan sebagainya, kalau orang pergi panjat gunung, panjat bukit, dia ada 1000 kaki dari permukaan daripada aras selatan laut, daripada aras laut. Kemudian berapa Gunung Kinabalu, berapa 2 kilometer daripada permukaan laut. So bagaimana mereka mendapatkan ketinggian ni? So dia menggunakan teknologi pengukuran ni lah, kerja-kerja survey ni lah. Jadi dalam gambar yang ada awak tengok pada skrin ni adalah contoh bagaimana kita mengukur ketinggian sesuatu point di atas muka bumi. So setiap muka bumi ni dia ada point-point yang tertentu. So point yang sedang diukur oleh dua orang juruukur ni adalah point yang di mana diletakkan ruler. So apa yang dipegang oleh orang yang di sebelah kanan ni adalah sebuah ruler ataupun staff ukur. Dan orang yang di sebelah kiri ni sedang melihat data yang dikeluarkan oleh satu alat yang dinamakan alat aras. So dia akan shoot satu nilai pada ruler tersebut dan dia akan dapat satu nilai dan data-data tersebut direkodkan. So untuk kerja-kerja yang direkodkan ni kemudian dipindahkan ke dalam dokumen ataupun dalam plan. So hasil akhir dia adalah gambar yang sebelah kanan. So gambar sebelah kanan ni menunjukkan satu peta yang dinamakan sebagai peta kontur. So peta kontur ni dia ada garisan-garisan kontur yang menunjukkan bentuk permukaan bumi dan dia juga ada nilai. So kalau awak tengok kat sini 0.20, kemudian 0.8, kemudian 2.80. So daripada peta ni kita boleh tahu kawasan tu adalah kawasan berbukit ataupun kawasan rendah. Okey. Cuba awak teka dalam plan yang sebelah kanan ni kawasan bukit ke kawasan
rendah, kawasan yang bergaung ataupun berlubang. Lubang. Bukit. Bukit Okey. So siapa yang teka kawasan bukit tu salah lah, sebab dia kawasan yang berlubang. Kalau tengok nilai ni, nilai di tepi ni lebih tinggi daripada nilai yang di tengah. So dia adalah kawasan lembah ataupun gaung lah. Saya kata gaung. Kawasan rendah. Boleh ada persoalan. Garisan yang 2.80 ni adalah kawasan yang tinggi, kawasan bukit. So macam itulah. So kalau awak tidak ada ilmu tentang survey ni, macam mana awak nak jadi environmentalist? Betul tak? So awak kena tahu. Nak buat kerja-kerja alam sekitar ni, kena ada basic dalam survey. Okey, ada soalan tak setakat apa yang saya terangkan ni? Encik, Ya, silakan. yang nombor-nombor yang dekat dengan kontur tu kan? Tu nombor-nombor ketinggian daripada datum kau? Maksud dia aras laut. Ya. Ya, ya Okey. dan ya. Daripada data. Betul, daripada data. Ketinggian daripada aras laut tak semestinya, tapi daripada data betul. Ketinggian daripada data. Nanti awak akan belajar apa itu data. Okey. Ada lagi soalan? Okey, tak ada. Okey, antara contoh-contoh peralatan ukur yang digunakan dalam ukur kejuruteraan. So ni contoh saya bagi sikit je lah, sebenarnya ada banyak lagi. So antaranya adalah ukur rantai, ukur kompas, alat ukur rantai, alat ukur kompas, alat ukur aras ataupun leveling, dan plane table survey, alat ukur meja, alat ukur theodolite, alat ukur EDM. EDM ni adalah electronic distance measurement. So alat mengukur menggunakan pengukuran jarak secara elektronik. Kemudian GPS, GPS, Global Positioning System. Ini antara alat-alat lah yang awal digunakan dalam teknologi ukur kejuruteraan. So kalau sekarang ni kita ada alat-alat, ni contoh gambar dia. Yang sebelah kiri ni kita nama dia theodolite. Ni yang atas ni adalah nama model dia lah, DKM2AT. Yang sebelah kanan ni total station. Basically dia adalah peralatan yang sama, cuma beza dia yang hijau ni adalah alat-alat yang dululah, alat yang lama sebelum wujudnya teknologi digital. Dan sekarang ni bila dah moden, dia keluarlah alat yang dinamakan total station ni. Beza dia ada paparan display elektronik LED. Dia ada LCD display, liquid crystal display. So yang alat yang lama ni dia tak ada display. Alat yang lama ni data dia awak kena tengok dalam teropong ni. Dalam teropong ni dia ada data dia. Ditunjukkan dalam bentuk analog, dalam bentuk jarum. Kemudian kita ada alat yang lain. Yang ni total station juga, ada display. Yang tengah ni adalah alat level, alat pengukuran aras. Yang ni alat untuk mengukur objek-objek di bawah permukaan bumi, di bawah permukaan tanah. Yang ni alat untuk mengukur pergerakan tanah. Kemudian yang ni adalah handheld, yang tengah bawah ni handheld GPS. So dia macam ni lah, model base kerja tadi. Dia sudah nampak ya? Model ini adalah PO1. Kemudian yang sebelah kanan bawah ni adalah GPS GPS yang statik.
Kemudian ni pun alat ukur, alat leveling, ukur arah. Ni awak akan belajar nanti dalam topik 3 nanti. Ni alat level staff ni digunakan berpasangan sekali dengan alat leveling ni. Alat leveling ni mengukur ruler ni lah. So awak akan belajar macam mana cara nak baca ruler ni. Ruler ni sebenarnya dia sama, dia macam pembaris yang awak guna yang 15 cm, 17 cm tu. Cuma dia lebih besar dan lebih panjang. So ketinggian dia kalau dibuka boleh mencecah sehingga 5 meter. Dan awak kena baca secara tepat di manakah 2 cm, di manakah 3 cm, di manakah 2 mm, 5 mm dan sebagainya pada ruler ni. Kita tak payah letak ni kan, kita letak PLO1. Kemudian peralatan sokongan yang lain. Dan yang ni lebih moden lah. Masa sekarang ni kita dah ada teknologi digital ni, banyak peralatan ukur. Contohnya seperti GPS di dalam kereta dah ada built-in di kereta-kereta yang dilengkapi dengan sistem GPS sendiri. Kemudian memory card ataupun memori. Kemudian ada iPhone pun ada juga kompas built-in di dalamnya dan juga GPS. Kemudian boat komersial ataupun boat nelayan pun kadang-kadang dilengkapi dengan sistem GPS supaya boleh memudahkan boat tersebut membuat aktiviti navigasi. Kalau kat laut ni lagilah tak ada jalan, tak ada signboard, tak ada apa. Kalau awak pergi ke tengah-tengah laut sampai tak nampak darat, kalau awak tak tahu arah mana awak tuju, GPS lah yang diorang guna untuk cari jalan pulang. Dan juga boleh mencari GPS juga boleh menentukan di mana tempat yang ada banyak ikan untuk nelayan lah biasanya. So awak boleh Google nanti. Sekarang ni dah banyak kemudahan yang awak boleh guna. Boleh Google, awak boleh YouTube, cari keyword-keyword yang betul untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan teknologi yang saya dah ceritakan tadi. Ini yang gambar tadi tu, nama dia ground penetrating radar. So satu alat yang bila kita tolak dia boleh detect apa yang ada di bawah permukaan tanah ni. Antara benda-benda yang boleh didetect adalah seperti pipe laluan air, pipe laluan kabel-kabel elektrik ataupun kabel-kabel utility, dan juga apa-apa saja objek-objek yang ada di bawah permukaan bumi, longkang dan sebagainya. Alat ni akan ditolak, kemudian dia akan memaparkan maklumat yang ada di bawah permukaan bumi. Dia macam scanner lah. Scanner boleh nampak benda yang tak nampak dengan mata tapi alat dia boleh detect. Macam itulah. Okey, ada soalan? Tanya? Silakan pelajar-pelajar yang dikasihi. Ada soalan tak? Tanya apa-apa tentang ukur. Kedua, masukkan dalam kita punya weakness, kita punya keperluan. Dia macam dia umumkan ideas dia macam tu, dia ideas, idea apa? Kalau kita letak engineering problem ke, ataupun kita punya kita letakkan isu universiti. Okey, ada soalan? Kalau malu nak tanya boleh type. Saya bagi ruang yang banyak untuk awak. Kalau tak faham apa-apa, masih lagi muskil, so beritahu apa yang awak muskil. Dekat satu bila tak ada masalah. Sambil-sambil tu di ruangan meeting chat ni saya ada masukkan link untuk kehadiran. So awak boleh isi kehadiran untuk hari ni. Hari ni masih lagi dalam minggu 1. So awak pilih je minggu 1. Isi kehadiran. Isi sekali saja untuk hari ni.
sesuai kat situ lah. Sebenarnya memang betul lah kita ukur idea apa itu sebenarnya. Okay, satu lagi kalau macam dekat ni kita biasanya letak dia punya pembasahan dekat situ. The ability to Ya, nak tanya apa-apa tak? ada satu dia punya Ya, teruskan. terma dia. Tanya. Itu get knowledge from the Bagi tu kehadiran Ya, betul. Dia kan maksud dia macam dia tak boleh tulis balik. Dia Dia tulis tak pergi terus balik. Ya ke? ha, Oh, maknanya sekali je. respon. maksudnya dah respon lah. Okey, tak apalah. Maksudnya dia ambil by week lah. Awak dah pilih dah minggu 1, so kita tak boleh pilih minggu 1 sekali lagi. Kan? Encik boleh download attendance Boleh? Okey. Kat sini ada kan dalam attendance kan? Ini pun baru-baru juga guna ni. Masih belajar-belajar tapi juga. itulah dia kelemahan dia tak ada apa dia pilih. Okey, ada soalan tak nak tanya? Katakan kita ambil isu pasal PO6 Okey. PO6 pasal Kalau tak ada, engineering and society PO6 society. Jadi kita masuklah dia tiga apa biasanya teruskan lagi. Isu pasal sosial masyarakat pasal ni kita masukkan walaupun dia pakai PO6 Okey. So dalam engineering survey, engineering survey ni satu bidang yang besar. So dia terbahagi kepada kerja-kerja yang lebih spesifik. Sama lah macam bidang kesihatan contohnya. Awak tengok staff-staff kat hospital. Kat sebuah hospital, kalau kita jumpa doktor ni dia bukan boleh merawat semua jenis penyakit. Dia bergantung apa kepakaran dia. Ada doktor yang hanya merawat sakit-sakit jantung, doktor pakar jantung. Hanya doktor yang hanya merawat sakit-sakit yang masalah kaitan tulang, doktor pakar tulang, pakar bius, pakar kulit, pakar bayi, pakar kanak-kanak, pakar sakit puan dan sebagainya. Begitu juga dengan kerja-kerja jurukur ni lah, dalam engineering survey. Dia terbahagi kepada berbagai cabang. Antaranya adalah seperti yang tercantik di dalam slide ni lah. Cadastral survey, hydrography survey, topografi survey, geodetik, astronomi, GPS, fotogrametri, sensing, engineering survey, dan ada macam-macam. Awak boleh Google dan maklumat tersebut. Apakah set area dalam bidang survey ni? Okey, cadastral survey ini secara ringkas lah saya terangkan satu persatu. Kalau awak dengar cadastral survey ni ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil ukur kadastra. Ukur kadastra pun betul juga. Ukur kadastra melibatkan kerja-kerja yang melibatkan pengeluaran hak milik. Kerja-kerja nak mengeluarkan geran tanah. Kita panggil kerja ukur cadastral survey. So cadastral survey ni kalau kat Malaysia ni dibuat oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, satu agensi yang menyelaras kerja-kerja pengukuran bagi pihak kerajaan Malaysia. Merupakan agensi persekutuan lah, tapi ada cawangan di setiap negeri dalam Malaysia. Kita panggil sebagai JUPOM lah. So ini adalah contoh peta ataupun plan yang dihasilkan oleh Jabatan Ukur ni untuk sebuah hak milik. So dalam peta ni dia ada terkandung nombor-nombor lot, ada bearing dan juga jarak dan juga keluasan dan juga nombor pelan. Negeri mana, daerah mana, lot nombor berapa dan sebagainya lah. So inilah peta-peta terperinci secara tepat tentang lokasi-lokasi sesuatu lot tanah. So topographic survey seperti yang saya terangkan pada awal kelas tadi adalah mengenai kontur dan ground surface. So kita survey di kawasan-kawasan yang mengambil titik ketinggian yang berbeza-beza dan kita hasilkan plan yang macam ni lah, plan kontur. Kemudian kita ada hydrography survey. Hydrography survey ni ukuran di sungai, terusan, tasik, laut dan sebagainya, kawasan-kawasan berair. Tasik juga ya.
Kami menghasilkan catatan nautikal, catatan matematik, cara gali minyak dan pemetaan kawasan dasar laut untuk memetakan bagaimanakah bentuk pembukaan sebuah kawasan di bawah air. So, biasanya dilengkapi pada bot-bot yang menggunakan teknologi gelombang bunyi sonar. So, orang tak perlu menyelam untuk mendapatkan kedalaman sesuatu kawasan dasar laut. So, dia gunakan teknologi khas untuk mengambil dan seterusnya boleh membuat peta. Kemudian fotogrametri. Ini kaedah kamera khas yang dipasang pada pesawat. Kemudian dia ambil gambar daripada udara. Ini contoh dia punya cara kerja dia. Ini sebab tadi dia tak ini betul-betul teknik. Guna kriteria ni tapi yang saya katakan ada yang atas semua limited range of result of first article. Ini pernyataan tadi lah. Pernyataan ke atas. Kemudian hasillah peta yang macam ni. Macam awak tengok dalam Google Map, Google Earth tu. Itu semua pemetaan daripada udara lah. So gambar yang diambil daripada udara ni di overlay kan sampai boleh dapat satu peta yang macam awak tengok dalam Google Map dan Google Earth tu. Tahu tak Google Map? Biasa guna tak Google Map? Tahu. Okay. Kena guna. So senanglah, mudahlah untuk awak faham. So awak tahulah siapa yang menghasilkan peta-peta macam tu. Orang-orang yang buat kerja-kerja survey lah. Kemudian selain pada tu, astronomi juga sebahagian daripada kejuruteraan. Kajian dan pencerapan terhadap matahari, bulan, bintang dan apa sahaja objek di langit bagi pelbagai tujuan lah. Antaranya penentu untuk tengok anak bulan, nak puasa, nak raya, nak menentukan waktu solat, menentukan matahari terbit pukul berapa, matahari terbenam pukul berapa, arah kiblat dan sebagainya. Itu pun juruhukum juga buat. Kemudian GIS. GIS ni kerja yang sekarang ni banyak dekat sektor pekerjaan yang dah mula menggunakan GIS. Yang mana GIS ni syarikat-syarikat yang biasa menggunakan GIS ni, contohnya macam Foodpanda. Foodpanda dia menggunakan GIS untuk monitor pergerakan penghantaran makanan ataupun dispatch dia, dan juga menganalisa jarak penghantaran dengan masa penghantaran yang dibuat. Ini semua sebahagian daripada kerja-kerja yang awak boleh yang juruukur boleh ceburkan diri dalam GIS ni. Satu sistem dapat menerima, menyimpan, mengeluarkan, menganalisa serta memamparkan kembali data. Dengan GIS bergantung kepada aplikasi. Menggunakan perisian GIS berdasarkan modul yang ditawarkan. So, ini banyaklah digunakan di majlis-majlis kerajaan tempatan, majlis daerah, majlis bandaran. Biasanya ada banyak pakai GIS lah untuk menyelaraskan kerja-kerja di kawasan mereka, kawasan bawah tanggungjawab mereka. Mereka ada peta yang menunjukkan di manakah laluan lori sampah, di manakah terletaknya pilih-pilih bomba, di manakah terletaknya pondok-pondok jaga, di manakah terletaknya balai polis, hospital dan sebagainya. Ada maklumat dalam GIS. Ini contoh perisian GIS. Sekarang ni dah ada terlalu banyak perisian-perisian GIS. Kalau tak silap saya, yang di dalam app mobile pun ada.
Nanti Cuma boleh tengok dekat awak kena saya rajin share explore dua lah pun yang daripada apa teknologi yang terkini yang itu kebetulan. okey, kemudian remote sensing. Remote sensing ni pemetaan menggunakan Contohnya mana satelit, penderaan jauh dia panggil. Kaedah menghantar data mengenai objek terbahan di muka bumi atau ruang udara dengan alat penderia dan platform yang terletak jauh dari objek. Dengan menggunakan teknologi satelit, kita boleh buat scan terhadap permukaan bumi dan juga apa yang ada di ruang udara pada kawasan tersebut. Remote sensing ni biasanya macam ni bentuk. Macam tu lah. Satelit ni scan dan dia boleh dapatkan peta dan juga maklumat-maklumat cuaca. Contohnya angin kuat, ribut, salji, malahan cuaca panas pun dia boleh detect. Sedangkan gambar yang awak sedang lihat pada skrin sekarang ni adalah gambar untuk Semenanjung Malaysia. Dan dia boleh tahu angin sedang bergerak ke arah mana dengan kelajuan berapa. Inilah sebahagian daripada kerja-kerja dalam ukur kejuruteraan. Dia boleh kira angin ni akan sampai pada negeri ni pada berapa jam, berapa minit. Boleh plan lah. So itu remote sensing. Macam saya bagi contoh dekat UiTM tu dia letak penerangan kat atas. Okey. Ini senarai buku yang awak boleh guna untuk buat rujukan tentang apa yang terkandung dalam silibus awak. Ada juga dalam CIO yang bahagian bawah sekali. So kalau awak berminat untuk mendalami ilmu tentang juruukur ni, bolehlah cari buku ni untuk study. Okey, ada apa-apa soalan? Nak tanya? Level ni sama je. Level 1-4 ni lebih kurang sama je. Umum je. Tapi ya, silakan. Dia awak tak nak tanya Ustaz? Kalau kita malas duduk mana kalau kita malas tanya apa saja. Kita tanya. So kita ubah, kita tambah dekat sini dekat indikator. Ustaz. Nanti kita akan belajar terabas terbuka dengan terabas tertutup tu kan? Yang tu dalam topik apa? Itu dalam topik kompas. Dan juga bulat. Apa perbezaan antara dua tu? Itu yang aku akan belajar dalam topik kompas. Secara umumnya terabas terbuka, kita mula mengukur dari satu titik dan kita berakhir di titik yang lain. Kita start kerja di satu tempat, tapi kita tamat kerja di tempat lain, tak patah balik tempat sama. Tapi kalau terabas tertutup, kita mula kerja di satu tempat, kemudian kita akan patah balik ke tempat yang sama untuk habiskan kerja. Itu terabas tertutup. Basically asasnya macam itulah secara umumnya. Tapi awak akan belajar secara terperinci dalam topik yang akan datang nanti. Apa yang dimaksudkan terabas terbuka, apa yang dimaksudkan terabas tertutup. Betul. Ini belajar lelaki kelas ni. Muhammad Zulaiman ada? Muhammad Zulaiman. Contoh kalau kita amalkan aspek keselamatan. Ada tak? Apa yang awak dah belajar daripada slide yang 40 minit tadi saya terangkan? Bagi sikit rumusan. Pada hari ini saya telah belajar apa? Keselamatan, itu respon supaya dia punya isu keselamatan. Jadi adalah perbezaan tadi. Very clear, consistent. Hilanglah Muhammad Zulaiman. Cleanliness, safety, health. So perkataan itu dari akan ada tak? Isu-isu yang ada dalam 9 problem. Berbanding yang tadi umum je kan. Nur Muhammad Amsyar ada? Nur Muhammad Amsyar Ada. Cuba share sikit apa kesimpulan untuk hari ni. Hari ni awak belajar apa? 45 minit dah saya terangkan tadi. Saya belajar tentang alat-alat yang guna untuk subjek ni, survey ni. Okey, betul. Lagi?
Lagi apa tu objektif subjek ni. Okey, betul. Terima kasih. Banyak Walin pula. Apa lagi? Adriana ada. Nur Adriana. Adriana binti Khairul Nizam. Ada tak? Dia mungkin ada pro and con. Macam ni contohnya level yang paling bagus, dia ada kelemahan, dia boleh Ada. kelemahan dan kekurangan. Yang ni dia Nurin Natasha ada. Nurin Natasha. Untuk menghasilkan penyelesaian. Ada Encik. Jadi dia So boleh tak share dengan semua orang apa yang awak belajar pada hari ini? Boleh saja objective and scope of engineering survey. Okey. Ya, survey instrument. Okey. Lagi? Kalau orang kita baca rubrik kita nampak jelas. Okey dia nak dia. Berbagai statement ICGP. Itu je. Okey, terima kasih. Terima kasih. Tak panggil seorang lagi lah. Ada dekat Apa? kalau ICGP Nur Emilia. Nur Emilia ada? kejelasan tersebut. Ada Encik. Bagi sikit rumusan apa yang kita belajar sepanjang kelas tadi. Dia boleh buka kan, boleh tengok. Pada hari ini saya dapat tahu orang survey yang bekerja tu buat apa contoh. Dia buat Google Map, lepas tu dia guna alat apa. Semua tu lah. Macam tu. Okey, terima kasih Nur Emilia. So saya berharap awak semua dapat memahami sedikit tentang apa yang telah saya terangkan tadi dalam topik yang pertama. Dan untuk pengetahuan awak juga, apa semua yang saya terangkan tadi akan masuk dalam awak punya kuis yang pertama nanti. Saya harap semua orang bersedia dan nanti awak boleh ulang semula tengok video ni dalam Teams. Kawan awak yang dah rakam, kalau perlu download. Okay, sedikit tambahan untuk pengetahuan awak. Sekarang dah ada teknologi drone. So drone ni juga adalah sebahagian daripada kerja-kerja yang boleh digunakan dalam ukur. Namun begitu, orang-orang yang buat drone ni bukan semua yang buat kerja-kerja drone ni juruukur. Drone ni boleh digunakan oleh sesiapa sahaja. Orang-orang yang tak ada pengetahuan tentang ukur pun boleh menjalankan kerja-kerja drone. So sekarang, pada masa sekarang ni banyak dah juruukur yang beralih menggunakan teknologi drone yang lebih mudah, cepat dan lebih murah daripada nak beli kapal terbang, nak beli satelit. Modal yang kecil dia boleh buat kerja-kerja pemetaan dan juga boleh buat kerja-kerja fotografi. So kalau di luar negara ada orang yang dah gunakan teknologi drone ni untuk membuat peta. So dia boleh ambil gambar daripada udara dan seterusnya gambar tersebut diproses menggunakan perisian tertentu dan juga boleh di-convert ke dalam AutoCAD dan sebagainya. So kalau awak ada memiliki drone ataupun ada bercita-cita nak memiliki drone, bolehlah awak try and error dengan teknologi drone untuk kerja-kerja pemetaan. Dan selain pada pemetaan, drone juga boleh membuat kerja-kerja seperti meracun ladang, membaja dan sebagainya. Awak boleh cari dalam YouTube, dalam Facebook, sangat banyak maklumat-maklumat berkaitan dengan teknologi drone. So itu saja untuk hari ini. Saya rasa cukuplah setakat itu saja. So nanti saya akan sharekan slide ni pada awak di dalam grup dan itu sajalah untuk hari ini. So kalau ada apa-apa awak boleh WhatsApp saya. Dan saya ucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum dan boleh bersurai. Terima kasih Encik. Terima kasih Encik.
Terima kasih. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Baik. Terima kasih.